Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Saya mulakan tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita sambung lagi pada siri ketiga kan. Pada perbincangan kitab kita ni ataupun buku kita ni 40 ayat tadabbur keuangan Islam dan bisnes patuh syariah. Dan kita masih lagi pada bab 1 berkenaan dengan memperolehi ataupun mencari sumber harta yang halal. Dan hari tu kita dah bincangkan secara sedikit baru masuk kepada bab berkenaan dengan mencuci ataupun bertaubat daripada harta yang haram jika kita terlibat, dan kita dah pergi kepada muka surat, saya ingat saya muka surat 7 ke 8 macam tu kot. Apa muka surat berapa kalau tuan-tuan punya ni, sebab saya pakai PDF ni lari sikit dia punya numbering dah. Betul? 7 lah yang bawah tu, bagaimana mencuci atau bertaubat daripada harta haram. Surat 7 okey. Baik, jadi kita dah bincangkan hari tu secara umumnya harta haram ni ada dua jenis lah. Satu, harta yang mana secara zat ataupun secara dia tu sendirilah, asal dia ataupun dia punya kejadian itu sendiri adalah daripada haram dah. Contohnya macam benda-benda yang melibatkan perkara-perkara lah yang melibatkan arak, judi dan sebagainya, kerana pada asalnya dia dah diharamkan. Dan kemudian juga ada perkara-perkara ataupun harta yang pada asalnya tak haram, tapi kerana cara memperolehinya tu kan, macam kita kata mencuri contohnya. Jadi kalau orang bagi hadiah, dia hadiah lah, tapi kalau rasuah haram lah kan. Jadi dia punya faktor ataupun cara mendapatkannya itulah. Baik, yang itu dipanggil haram li ghairi, dan ini pun kita dah sentuhkan pada sebelum-sebelum ni. Jadi saya nak pergi terus tu pada berkenaan dengan harta dapat dibersihkan. Muka surat 8 bawah tu. Harta dapat dibersihkan dengan yang mana yang ini ialah haram li dzati, haram secara zat tu. Maka haram secara zat ni untuk satu orang nak bertaubat, macam kita pernah sebut dah sebelum ni, bahawa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah letak satu garis panduan lah dalam kitabnya Riyadhus Salihin tu. Maka yang pertama sekali untuk orang nak bertaubat ni, dia kena tinggalkan lah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menyesal, dan ketiga, berazam tidak akan mengulangi. Dan bila melibatkan harta dan hak manusia, dia kena pulangkan balik. Itu kalau yang kita panggil sebagai haram li ghairi kan, maksudnya yang melibatkan orang lain. Tapi kalau harta tu sendiri adalah benda yang haram ataupun daripada sumber yang haram yang tidak melibatkan orang lain, maksudnya macam kita sebut tadilah, bukan mencuri, bukan rasuah, contohnya dia berjudi, contohnya dia dapat daripada sumber-sumber yang haram secara dia sendiri kan, maka yang itu yang pertama sekali disalurkan untuk kepentingan umat Islam secara umum, tidak dikhususkan kepada orang dan juga tempat tertentu. Ini merupakan pendapat Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Itu pendapat beliau lah. Saya bacakan ringkas-ringkas je tuan-tuan. Disalurkan sebagai sedekah sunnah secara umum, mencakupi hal yang terdapat maslahah, pemberian kepada fakir miskin atau untuk pembangunan masjid. Ini adalah pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah. Seterusnya disalurkan kepada maslahah umat Islam dan fakir miskin selain untuk masjid, seperti mana fatwa kerajaan ulama ataupun fatwa besar lah kerajaan Arab Saudi. Dan kemudian yang ketiga, disalurkan tujuan fi sabilillah, iaitu untuk jihad di jalan Allah, dan ini juga disandarkan pendapat Syekh Islam Ibn Taymiyah. Dan kemudian Syekh Dr. Al-Qaradawi ketika ditanya mengenai wang riba mana patut disalurkan, beliau menyatakan sebenarnya wang tersebut keji haram jika nisbah kepada orang mendapatkan secara tidak halal, tetapi ia baik dan halal untuk fakir miskin dan badan-badan kebajikan. Penyelesaiannya disalurkan kepada badan kebajikan, iaitu fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang terkhusus perjalanan, institusi-institusi kebajikan Islam, dakwah kemasyarakatan, manakala hunjah jumhur fuqaha. So maksudnya secara umumnya harta itu dia tak boleh ambil lah, dia tak boleh makan. Bila dia ambil, dia makan daripada sumber yang lizatih tadi, ataupun secara seperti judi, seperti mana riba dan sebagainya tadi, maka haram lah untuk dia. Tapi untuk diberikan kepada orang lain, maka hukumnya harus untuk orang lain makan, untuk orang lain ambil. Sebab apa? Sebab kerana pada asalnya
Dia punya, dia yang cari, dia yang mengambil dan dia yang melakukan perkara itu, kan. Jadi dia punya dalil nanti kita akan baca. Cuma secara umumnya kita kena jelas bahawa bab berkenaan dengan harta yang haram ini dia bukan hanya sekadar melibatkan urusan ibadah dan sebagainya, tapi banyak sebab harta tu nak sedekah, nak apa. Cuma perbincangan dia, perlukah untuk kita niatkan sedekah? Kan? Maksudnya kita dah sumber haram tu, kita nak bagi orang tu, kita niat sedekah. Secara asalnya memang ada perbezaan seperti mana kita sebutkan tadi. Ada yang kata disalurkan sebagai sedekah sunnah, tapi yang paling tepat sebenarnya dia bukan sedekah. Dia adalah kita cleansing, kita mencuci harta tu. Kita menyalurkan tu kerana kita tak guna, kita tak ambil lah. Dan sebab tu kalau baca seperti mana kenyataan Al-Imam Ghazali rahimahullah bila bincang tentang isu ni, memperlihatkan bahawa ada setengah para ulama kata bakar je duit tu. Sumber-sumber yang haram tu dibakar dan kemudian dibuanglah dekat laut ke dekat apa ke. Dan itu tidak memenuhi tujuan maqasid syariah, tujuan syariah tu. Maka sebab tu fatwa-fatwa yang ada ataupun pandangan-pandangan fuqaha yang kita sebutkan tadi merujuk kepada bahawa harus hukumnya untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Dan sebab tu kaedah fiqh menyatakan bahawa tabadul sababul mik qaimam maqam tabadul zat. Bertukarnya pemilikan tu maksudnya harta ni orang ni curi, dia tukar. Pemilikan tu maksudnya dia bagi milik tu kepada orang lain. Pemilikan lah. Maka dia tukar dia punya qaimam maqam, mengambil tempat kepada tertukarnya dia punya zat. Maksudnya bertukarnya sebab pemilikan, bertukarnya zat. Maksudnya pemilikan dia punya, maka kalau dia makan haram lah. Tapi sebab kerana dia bagi fakir miskin, bertukar pemilikan tu, dia bagi baitul mal ke, dia bagi kepada masalah umum ke, maka pada waktu itu benda tu adalah dikira sebagai harus untuk dimanfaatkan oleh orang-orang lain. Okey, itu dia punya perbincangan dia. Apa dalil dia? Kita tengoklah secara ringkas. Hadis daripada Nabi SAW. Hadis ni panjang, jadi saya ringkaskan saja. Tuan-tuan boleh tengok kat situ cerita tentang bagaimana daging kambing yang ditemui tanpa pemiliknya diambil oleh sahabat radhiyallahu anhu. Hadis ni dalam riwayat Abu Daud dan lain, hadis yang sahih. Maka bila pergi kat situ, saya baca hujung bawah hadis tu. Bila Nabi tanya kambing tu, aku menemukan daging kambing yang diambil tanpa izin daripada pemiliknya. Wanita itu berdiri lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku pergi ke Baqi' tapi aku tidak menemukan adanya kambing yang dijual." Nabi suruh cari kambing. Aku mengutus seorang utusan agar dia mencarikan aku seekor kambing dan memberitahuku berapa harga, tapi dia tidak ada juga. Lalu aku mengiring kepada isterinya utusan, maka dia mendapatkan kambing itu. Nabi bersabda, berikan kepada para tawanan perang. Okay. So hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW memulangkan semula harta yang diperolehi tanpa izin itu kepada tawanan perang. Sebab pertama kambing tu tak tahu siapa milik dah. Dan sahabat yang disuruh ni dia pergi cari dah. Pergi cari nak beli tak ada, pergi cari nak apa semua tak ada. Tak ada orang yang ada kambing pada waktu tu. Tiba-tiba adalah seekor. Tiba-tiba jumpa kat padang pasir kan. Jadi waktu tu dia ambil lah. Dia ambil lah dan sudah tentulah mungkinlah kambing tu kambing ialah. Tapi mungkin ada pemiliknya. Maka sebab tu Nabi SAW memerintahkan untuk diberikan kepada tawanan perang. Maksudnya kalau Nabi yang makan, kalau sahabat yang makan, haram. Sebab sumber tu tak diketahui. Dan kemudian kerana diberikan kepada yang lain, maka bagi dia adalah halal. Sebab takkan nak buang pula kan. Itu menunjukkan bahawa kalau duit ataupun apa-apa daripada sumber yang haram perolehan tu, dia tidaklah macam judi, macam apa riba, tidaklah dibakar ataupun apa duit tu. Tapi kalau yang haram tu memang khinzir, memang itu memang tak boleh makan lah. Tu kita kena jelas kat situ. Okey, dalil yang kedua, kias kepada harta luqatah. Kias kepada harta luqatah, barang bernilai yang dijumpai mesti dipelihara dan tidak dimusnahkan. Nabi SAW menyatakan, man wajada luqatan falyushhid idha adl aw dhawil adl wala yaktum wala yughayyib fa in wajada sahibaha falyaruddaha alayh wa illa fahuwa malullah azza wajal yu'tihi man yasha. Baik, hadis riwayat Abu Daud juga, hadis sahih. Sesiapa yang menemukan luqatah maka saksikanlah kepada orang yang baik. Jangan sembunyikan dan menghilangkannya. Jika ditemukan siapa pemiliknya, maka kembalikan kepadanya. Jika tidak, maka ia adalah harta Allah, diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Okey. Nanti kita masuk bab luqatah ni, harta barang yang kita jumpa ni macam-macam lah. Boleh jadi kita jumpa tu duit, boleh jadi kita jumpa tu haiwan,
boleh jadi kita jumpa tu kucing kucing orang kan, tengok cantik ni ada orang bela ni, apa tindakan kita seterusnya kan, apa yang kita nak buat. Nanti kita bacalah hadis daripada Khalid bin Abdullah Al-Juhani dan beberapa hadis-hadis yang lain dalam Sahih Muslim. Nanti bila kita jumpa bab luqatah kita akan bincang. Tapi hujahnya ialah qiyas kepada bab luqatah. Kerana luqatah ni kita kena apa? Kena pulangkan balik pada orang dia. Okay? Pulangkan balik kepada orang. Maka sebab tu sesiapa yang menemukan luqatah maka saksikanlah kepada orang yang baik, jangan sembunyikan dan menghilangkannya. Maksudnya siapa yang, sebab tu Syekh Dr. Muhammad Zuhaili dalam kitabnya Al-Mu'tamad Fiqh Syafi'i menggariskan luqatah ni dia boleh jadi wajib kita ambil, boleh jadi sunat kita ambil, boleh jadi harus, boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Kan? Maksudnya kalau kita orang yang terpercaya, maksudnya kita akan jaga dan kita akan pelihara lah luqatah tu. Sebab luqatah ni bukan terus jadi kita punya. Luqatah ni dia ada kena iklan setahun, kena buat apa, kena apa dan sebagainya. Itu nanti kita detailkan lah bila masuk pada bab luqatah ni. Tapi ceritanya ialah dia punya proses itu ada proses, dia bukan terus kita punya. Maka kalau orang tu orang yang baik, yang boleh menjaga amanah, dia ambil itu, hukumnya ialah sunnah bagi dia. Tapi kalau dia bimbang benda tu rosak, benda tu hilang, benda tu nanti akan jatuh kepada tempat orang yang tak amanah, wajib dia ambil untuk menjaga harta tu. Harus dia ambil. Kalau tak ambil pun tak apa, ni kok adalah nanti orang yang ni, macam tu lah kan. Tapi kalau dia ambil tu, dia bimbang takut dia khianat. Itulah dalam hadis ni sebut dia diam ataupun dia sembunyikan. Dia jumpa 100 kat tepi jalan, dia diam terus. Macam tu kan. Padahal luqatah bukan rezeki luqatah harta barang temuan. Maka bila dia ambil tu, dia guna. Ataupun dia kata, kalau aku ambil ni, habis pula nanti. Tak apalah, ambil je lah dulu kan. Lepas tu dia guna. Itu makruh. Tapi kalau dia yakin, kalau dia ambil tu, memang dia akan gunakan. Itu haram dia ambil. Dia tak boleh ambil. Walaupun mungkin harta tu nanti biar jatuh kepada orang lain. Dan kalau harta tu ada rezeki kepada pemiliknya yang asal, dia akan ada lah. Itu di sisi Allah lah. Cuma kita nak kata, apa dia punya kaedah qiyas dia. Tuan-tuan biasa dengar qiyas kan? Dia ada qiyas, maka qiyas ni dia ada rukun dan syarat-syarat qiyas lah. Maka bila sebut rukun dan syarat qiyas, apa yang kita nak bincangkan? Tentang apa? Tentang isu yang kita nak detailkan ni. Boleh ambil papan tu, saya nak tunjuk sikit lah, insyaAllah. Okey, jadi bila kita sebut tentang qiyas, bila masuk bab muamalat ni dia kena banyak menulis sikit. Kalau sirah tak menulis sangat. Okey. Okey. Okey, tuan-tuan biasa dengar kita dalam agama kita ni, kita ada secara umum je lah dalam usul fiqh perbahasan dia, kita ada 4 sumber yang disepakati. Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas kan? Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Quran kita faham dah. Saya tulis Q je. Quran ni semua orang faham. Quran tu adalah hujah. Quran itu adalah dalil. Yang kedua, Sunnah. Sunnah juga adalah dalil. Dengan syarat Sunnah tu sahih lah. Kan? Jadi Quran Sunnah ini memang kita jelas. Okey. Kemudian ijma', kita ada ijma'. IJ lah, ijma'. Jadi ijma' ni dia adalah sandaran pada asalnya, dia kena pergi juga kepada Quran dengan Sunnah juga. Bila satu benda nak ijma' kan. Dan ijma' ni pula ada pelbagai. Apa ijma'? Tuan-tuan ingat bila orang sebut ijma' ni 4 perkara mesti ada. Pertama, persepakatan, mujtahid. Kemudian pada perkara agama, PA lah, perkara agama. Saya malah nak tulis panjang, kadang-kadang je tuan-tuan. Okey. Kemudian apa? Selepas wafat Rasulullah SAW. Okey. So ijma' ni 4 ni. Kalau cukup 4 ni dipanggil ijma'. Maksudnya apa? Ini saya ringkas saja daripada takrif banyaklah kitab usul fiqh, saya simpulkan mudah, iaitu apa? Persepakatan. Maksud dia tak boleh khilaf. Dia mesti sepakat. Persepakatan, siapa yang sepakat? Bukan ustaz, bukan ustazah, bukan mufti, bukan. Mujtahid. Orang yang boleh mengeluarkan fatwa dan pandangan, ijtihad, yang boleh berijtihad. Kalau zaman-zaman dulu, Sufyan Tsauri, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan seterusnya lah. Okey. Kemudian pada perkara agama. Kalau pada perkara bahasa Arab tak boleh. Tuan-tuan ada bahasa Arab kan? Bahasa Arab tak boleh. Contohnya kalau fi al-baiti. Kenapa al-baiti? Semua ulama bahasa sepakat lah, kalau fi mesti baris bawah huruf jar. Kan? Mesti baris bawah. Dia tak boleh fi baitu, tak boleh fi bait. Okey. So semua ulama sepakat mesti fi baiti. Yang ni tak jadi ijma' sebab dia ijma' bahasa. Yang kita nak ijma' hukum, perkara agama, hukum. Ni bahasa Arab je ni. Okey. So selepas wafat Nabi SAW. Kenapa selepas wafat? Sebab Quran dengan sunnah
masih ada kalau Nabi masih ada. Quran masih turun, hadis tu masih Nabi ucapkan. Maka sebab tu dia mesti persepakatan mujtahid perkara agama selepas wafat Nabi SAW. Jelas? Ini dipanggil ijma'. Maka ijma' ni pun dia akan ada sandaran kepada ni. Dan ijma' ni pun ada macam-macam. Kena tengok juga. Yang saya nak ceritanya kias lah kejap lagi. Ijma' ni pun ada macam-macam. Sebab tu kadang-kadang ada setengah orang, ustaz-ustaz pun kadang-kadang dia tersilap. Ini ijma' ulama' dia kata. Ijma' ni ada berbagai. Ada ijma' semua ulama'. Sebab semua umat ni sepakat. Kan? Para ulama' lah yang mujtahid. Ada ijma' ni 4 mazhab. So kita kata ijma' 4 mazhab. Tu kena detail tu. Ada yang nak kata, kita kata ijma' mazhab Syafi'i. Contohnya kita kata sentuh wanita sentuh kan? Laki perempuan batal wuduk kan? Itu ijma' ulama' mana? Mazhab Syafi'i. Kita tak boleh kata ini ijma' ulama' ni, semua ulama' je. Tak, mazhab Syafi'i je. Tu kita kena detail tu. Ada ijma' khulafa' ar-rasyidin yang 4. Ijma', ada ijma' ahlul bait. Jadi bila kita sebut ijma' ni, ijma' yang mana? Kan ada orang suka-suka ni ijma' ulama' ni, ijma' ulama' mana? Bagi tahu ijma' ulama' mazhab Syafi'i ke, ijma' Imam Ibn Munzir sebut ke, ijma' Imam Ibn Qudamah sebut ke, yang siapa sebut. So ini benda ni kita kena detail. Okey. So ini kita nak faham ijma'. Okey, bawah pada ijma' ni dia ada qiyas. Sebenarnya banyak lagi sishab apa benda semua tu, tapi saya nak cerita yang 4. Sebab 4 ni kebanyakan semua mazhab guna. Okey, Hanafi ke, Maliki ke, Syafi'i, Hambali semua akan guna, ada qiyasnya pada bab-bab tertentu. Tapi kadang-kadang ada qiyas pada bab tertentu tapi tidak berlaku qiyas pada mazhab yang lain. Boleh berlaku. Contoh kita kata solat sunat sebelum Jumaat. Kan? Imam Nawawi sebut berlaku qiyas dalam mazhab Syafi'i bab tu. Tapi mazhab lain tak berlaku qiyas. Kan? Itu dia punya konsep. Contoh lain, dalam mazhab Ahmad, mazhab Hambali. Kalau selepas kita tayamum, dan mazhab Syafi'i pun ada juga tu, tapi mazhab Hambali lebih popular. Kalau kita tayamum, biasanya untuk solat wajib ke solat sunat? Solat wajib lah. Bila solat wajib, lepas solat wajib tu boleh tak solat sunat guna tayamum yang sama? Berlaku qiyas dekat situ. Berlaku qiyas kan? Okey. So sekarang ni yang kita nak tengok dalam isu ni, apa perbincangan tentang qiyas tu? Okey, ni saya padangkan. Saya nak pergi kepada qiyas tu. Tu supaya tuan-tuan nampak lah. Sebenarnya Quran sunnah ni dia bukan nombor 1, nombor 2 ni ramai juga orang silap faham lah. Sebab dia selalu disebut nombor 1 Quran, nombor 2 sunnah, nombor 3 ijma', nombor 4 qiyas. Mazhab Syafi'i tak susun macam ni. Tak percaya, buka Al-Burhan fi Usul Fiqh oleh Imam Haramain Al-Juwaini, nukilkan daripada kitab-kitab yang lain daripada Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i susun Quran dengan hadis ni satu level. Dia bukan Quran nombor 1, hadis nombor sunnah nombor 2, tak. Quran dengan hadis satu level. So level dia kat sini satu level. Dan kebanyakan mazhab begitu. Cuma kita nak mudah faham Quran, sunnah, ijma', qiyas. Tapi yang orang salah faham Quran nombor 1, sunnah nombor 2. Tak betul tu. Quran, sunnah nombor 1 sebab dua-dua wahyu. Kan? Dua-dua wahyu. Cumanya kita kata sunnah tu kena yang sahih lah. Hadis tu kena yang sahih lah. Bila sebut sunnah sahih, hadis belum tentu sahih. Ni kita pun dah bincang dulu kan. Okey. So dekat sini, kemudian yang kedua, kalau ikut mazhab Syafi'i, barulah ijma' sahabat. Ijma' sahabat. So nombor 1 Quran sunnah, nombor 2 ijma' sahabat, nombor 3 ikhtilaf sahabah. Maksudnya perbezaan pendapat di kalangan sahabat. So boleh ambil mana-mana pandangan sahabat lah. Tapi dalam mazhab Syafi'i refer Ibnu Abbas lah. Itu biasa yang dia akan refer lah, Ibnu Abbas. Okey. Jadi nombor 4 barulah qiyas. Itu susunan mazhab Syafi'i yang sebenar. Jadi Quran sunnah nombor 1, ijma' sahabat, kesurahan sahabat lah. Nombor 3 perbezaan di kalangan para sahabat. Nombor 4 baru qiyas. Itu susunan yang betul. Bukan Quran sunnah ijma' qiyas, bukan. Okey. Baik. So bila sebut qiyas, dia saya ringkas tuan-tuan, saya tak deep sangat dan dalam sangat yang qiyas ni. Okey. So kalau kita nak qiyas satu benda, dia ada rukun syarat dia. Ni dalam semua benda. Bila kita dengar, oh ni qiyas, oh ni qiyas kepada ni qiyas kepada ni. Kan? Tuan-tuan pernah dengar sebelum ni? Qiyas ni ada rukun-rukun dia. Macam mana nak buat qiyas? Tak tahu kan? Okey, tak apa. Malam ni kita cerita sikit supaya kita nampak. Okey. So nombor 1 yang pertama sekali ialah kita nak pergi kepada usul. Nombor 2 dia ada furu'. Furu' ni cabang lah yang tuan-tuan biasa dengar tu. Nombor 3 dia ada illah. Nombor 4 dia ada hukum. Okey, hukum. So qiyas dia tak akan berlaku melainkan akan lalu proses ni secara ringkas.
Ni saya sebut ringkas je ni, dia sebab dia banyak lagi. Dalam nak cari illah ni ada Darwin, dia ada Tart, dia ada macam-macam lagi. Tahqiqul manat, tangqihul manat, dia banyak isu lagi. Tapi secara ringkasnya mudah nak faham. Usul ni ialah benda yang ada asal dalilnya pada Quran dan Sunnah yang ada sebelum tu. Maksudnya tu dia panggil usul. Furuk ni benda yang kita nak kiaskan zaman sekarang. Apa isu dia? Itu dia panggil furuk, cabang yang kita nak bincang. Illah ni sebab kenapa kita nak samakan usul ni dengan cabang. Nanti saya buat contoh, tuan-tuan nampak lah. Kenapa kita nak samakan? So illah ni benda yang paling susah dalam qiyas. Benda paling susah. Sebab nak cari illah ni dia qas lah. Sebab yang menjadikan bahawa hukum yang dulu sama macam hukum yang baru, dan kemudian hukum ni boleh jadi 5 lah. Haram ke, makruh ke, apa ke dan sebagainya lah. Okay. So dia kena ada. Saya buat contoh. Katalah kita bincang tadi bab luqatah tadi. Okay. So usulnya kita kata tadi yang Quran kata banyaklah dalil menyatakan harta haram dan sebagainya. Okay. Dan kemudian tadi ada hadis dalam riwayat Abu Daud yang pasal kambing tadi kan, Nabi suruh bagi kepada tawanan perang. Sebab kita tak boleh makan, tapi bagi pada tawanan perang boleh. Kan? Tak ada masalah. Okey. So yang itu ada hadis dia. Tiba-tiba mereka kata pada isu-isu semasa mereka guna qiyas kepada luqatah. Luqatah tadi lah. Luqatah ni harta rampasan perang. Harta rampasan perang pula. Tu ghanimah. Luqatah ialah harta yang dia jumpa tadi, yang dia temui. Jadi bila sebut usul, furuk, illah, hukum, jadi luqatah ni dia sebenarnya tak sama dengan benda yang haram. Tapi kalau silap faham, silap tak uruskan betul-betul, macam tadilah kita jumpa satu duit RM100, kita kata aku ambil je lah ni, memang niat nak guna. Haram hukum kita ambil luqatah tu. Kan? Jadi dekat situ menunjukkan bahawa kita kena pulangkan balik kepada tuan dia. Kita kena pulangkan balik. So macam mana harta haram tadi tu, walaupun kita tak pulang kepada tuan dia, tapi tetap kita tak boleh manfaatkan. Seperti mana luqatah kita ambil terus. Kita kena pulang. Kita kena bagi kat tuan dia, ataupun kalau tak jumpa tuan dia pun, kita boleh bagi kat Baitumal ke apa, boleh. Tak ada masalah. Tapi ada step-step dia lah. Okey. So digunakan luqatah. Maka illah dia apa? Illah ni sebab. Maka kalau dalam bab ni, punca dia, illah dia kenapa yang kita kata tadi yang ni tak boleh, yang ni tak boleh, isu yang barunya. Dan kemudian illah ni adalah sebab. Sebabnya apa? Sebab kerana pertama, mungkin benda tu, yang pertama ialah harta tu haram lah. Yang kedua kita kata tadi, sebabnya haram tu kerana kalau kita nikmati, kita ambil lah. Jadi kita kena pulang. Tu menjadikan sebab bahawa luqatah tu boleh dikiaskan dengan benda yang haram. Ni tak apa, ni tak apa nampak lagi. Nanti saya bawa 1-2 contoh lagi yang tuan-tuan akan nampak benda ni. Okey, so hukumnya, apa dia? Haram lah. Hukum dia haram lah untuk kita ambil. Seperti mana juga kias kepada luqatah, kita tak boleh ambil terus, maksud kita kena eggline, kena apa. Tapi luqatah ni kalau ikut Imam Ibn Qudamah, Imam Nawawi dan sebagainya, nanti dia akan jadi hak orang tu juga dengan syarat lebih setahun, kemudian tak ada orang yang menuntut. Katalah lepas 20 tahun ada orang tuntut balik, dia kena pulang balik, walaupun mungkin dia dah pakai dah duit tu. Kan, ini cerita luqatah ni, nanti kita masuk, kita detailkan lah. Okey, saya buat contoh lain bagi tuan-tuan nampak supaya benda ni berjalan. Bila orang dengar je orang cerita pasal qiyas, dia akan lalu proses ni. Okey, contoh lain. Allah kata dalam Quran, nanti kita akan jumpa juga surah Jumaah ni, ayat 9. Surah Jumaah ayat 9 ni Allah kata apa? Bila mana diserukan azan kan, di surau ataupun di masjid, tempat mendirikan solat Jumaat, Allah kata apa? Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan jual, bersegera mengingati Allah, tinggalkan jual beli. Maksudnya kita boleh tak jual beli waktu khutbah Jumaat? Tak boleh lah. Okey, sekarang ni isu yang ada ialah saya tak jual beli, saya transfer duit. Ini isu baru. Ni furuk lah, maksud isu, bila sebut furuk ni cabang isu-isu yang baru. Saya transfer. Contohnya lah, sebelum azan Jumaat tadi anak mesej WhatsApp. Kata, "Bah, tolong masuk sekarang, adik nak bayar sekian-sekian duit." Contoh kan, anak kita kat U ke apa kan. Kita pun duduk sekaluk apa semua nak pergi, sampai tengah-tengah solat, tiba-tiba khatib dah naik atas mimbar. Baru teringat, alamak tadi anak. Kita pun transfer cepat. Kita tak buat jual beli, tapi transfer. Kan? Transfer tu boleh jadi juga kadang-kadang bayar yuran ke, bayar bil ke, bayar apa-apalah. Waktu khatib tengah khutbah. Maka boleh tak? Pertama, dalil tak ada. Kan? Dan benda tu tak berlaku pada zaman Nabi. Yang berlaku jual beli. Sebab dalam Quran, usul dia, asal dia adalah jual beli. Tapi sekarang ni kita nak transfer. Ataupun contohnya, tuan-tuan ingatkan, hari ni berapa bulan lah? Penyewa rumah tak bayar lagi rumah. Tuan-tuan pun mesej dia, jangan lupa bayar rumah. Tuan-tuan mesej, dalam sewa rumah kan. Dia pun kebetulan apa pun, dia pun transfer. Kan? Jadi, benda-benda yang melibatkan, dia bukan jual beli, tapi benda baru.
Maka kita tengok kat sini. Okey, pertama ilahnya kita nak cari daripada ayat ni tadi. Ilah dia kata apa? Allah kata ingat Allah. Fas'au ila dzikrillah. Segera mengingati Allah. Maksudnya mengingati Allah ni apa dia? Maka kalau buka kita tafsir apa semua, kita akan jumpa mengingati Allah maksudnya pergi segera cepat dengar khutbah. Dengar pesanan-pesanan takwa tu. Dengar itipati khutbah tu. Baik. Jadi maksudnya situ bersegera mengingati Allah dan jangan kamu melalaikan, ada hadis lain apa semua kan, nanti hilang pahala apa semua kan. Okey. So maksudnya menunjukkan bahawa jangan melalaikan. So dekat sini ilah dia sebab dia jangan melalaikan kamu benda-benda tu. Dan termasuk juga transfer ke bayar bil ni jual beli sebenarnya juga. Kan? Sebab tu Allah kata wazarul bai', tinggalkan jual beli. Maka kita kata ada ilah dia sebab dia jangan hilang fokus, kena dengar khutbah, dan kemudian juga ia termasuk juga daripada sisipan ataupun bahagian daripada jual beli seperti mana Allah sebut daripada surah Jumaah. Maka hukumnya haram. Haram kita transfer waktu khutbah Jumaat tu. Haram kita bayar bil waktu khutbah Jumaat tu. Walaupun nampak macam bukan jual beli. Sebab apa? Kita dah lalai daripada mengingati Allah. So dekat mana dia punya kaedah? Kias. Saya buat contoh lain lagi tuan-tuan. Okey, isu lain. Katalah dalam bab muamalat ni banyaklah. Contoh, usul yang dalil Quran sebut apa yang melibatkan riba? Emas dengan emas perak. Kita ambil emas lah emas. Yang ni jelas. Dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Ubadah bin Samit, dalam riwayat Imam Muslim, nanti kita akan pergi kepada dalil-dalil riba. Emas ni memang dia adalah satu benda yang kalau nak tukar dia ada syarat dia. Kalau ikutkan dalam hadis Nabi dua lah. Hadis Ubadah bin Samit itu pertama on the spot nak tukar, yang kedua sama berat. On the spot basic dan sama berat. Dan yang ketiga Imam Ibn Rushd dengan Imam Nawawi tambah mesti ketumpatan ketulinan emas sama. Maksudnya kalau kita nak tukar, katalah satu gelang dengan satu rantai. So gelang ni pertama mesti on the spot, tukar segera, tak boleh tangguh esok lusa ke berapa jam ke, tak boleh, kena tukar segera. Bukan tukar segera. Okey, tu satu syarat dia. Yang kedua mesti sama berat. Maksudnya ni 10 gram, ni pun mesti 10 gram. Kalau ni 10.2 gram riba, sama berat. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, sama ketumpatan emas. Maksudnya 999.9. Apa ni, barang kemas ni payah sikit nak jumpa 99 ni. Ada, tapi kena tempah lah. Saya buat 916 lah. 916. Yang ni mesti 916. Ini standard. Kebanyakan para fuqaha macam saya sebut tadi, Ibn Rushd, Imam Nawawi meletakkan mesti sama ketumpatan emas dia bila nak tukar. Maksudnya kalau ini emas 999.9 nak tukar dengan 916 tak boleh. Tak sama dia punya ketumpatan emas. Berlaku riba dekat sini. Berlaku riba dekat sini. Ini dia punya syarat dia. Dan kenapa, nanti kita bincang lah dalam bab-bab riba nanti kita bincang kenapa kena tukar gitu ke, sebab harga emas bertukar ke apa semua, nanti bab-bab tu kita akan detailkan. Okey, tapi kita nak cerita dulu yang berlaku usul dalam hadis yang disebut emas. Persoalan yang kedua, cabang yang kita ada pada hari ni. Apa dia? Duit kertas. Tuan-tuan dengar ada kata tak riba apa semua tu kan. Duit kertas, fiat money lah. Fiat money. So duit kertas kita ni, dulu sebelum Bretton Woods, perjanjian Bretton Woods, kalau siapa ingat, sebelum perjanjian tu, waktu tu Jepun, US, ada berapa lah, ada 5-6 negara berkuasa besar ni, mereka punya pakatan ni cetak duit US lah, dolar apa semua pada masa tu berdasarkan reserve emas yang ada, simpanan emas yang ada. Kalau emas ada 3 tan berapa nilai dia, maka sebanyak itulah duit akan dicetak. Maksudnya sandaran itu kepada emas. Lepas Bretton Woods 1947 lebih kurang, ataupun 1970 lebih gitulah, tuan-tuan semak balik tu, tak ada dah sandaran ni sebab supply dengan demand, permintaan banyak dalam pasaran, terpaksa cetak lebih duit, emas tak cukup simpanan, maka terpaksa lebih duit tu. Maksudnya duit ringgit kita pada hari ni, duit dolar, duit apa sekalipun, tidak ada lagi sandaran kepada emas, tak ada langsung. Dia hanyalah sekeping kertas, ditulis kat situ, diperakui dengan nilai. Kan? Itu saja. Tapi ceritanya, adakah dia emas dan perak? Okey, persoalan dia sekarang, fiat money tak sama dengan emas. Zaman Nabi tak ada duit. Start duit kertas ni dinasti Yong. Nanti kita bincang lah tu kan. Zaman tu baru ada. Maksudnya zaman Muawiyah memerintah, zaman Sulaiman bin Abdul Malik Marwan, hatta duit ditempa tu. Tahu zaman siapa? Zaman Abdul Malik bin Marwan ataupun selepas itu.
baru duit ditempa. Maksudnya Nabi cuma guna dinar dan dirham daripada Rom, dipanggil dinaris dengan drachma, dinar dengan dirham. Guna tu daripada Rom dan Parsi daripada bila? Daripada zaman Rom Parsi sampai zaman Nabi, sampai khulafa yang 4 cuma guna duit yang sama. Nabi tak pernah tempa duit yang baru, tulis Muhammad Rasulullah ke apa pun, tak ada. Baca dalam kajian Syekh Dr. Ahmad Hasan dalam kitab An-Nuqud At-Tatawur fil Islam, dan banyak lagi lah kitab-kitab yang lain. Tak ada. So maksudnya nak menunjukkan siapa yang mempertahankan dinar dan dirham, ni sunnah Nabi, ni Nabi guna, tak tepat tu. Apatah lagi dia mempertahankan bahawa ni sunnah Nabi. Sebenarnya Rom Parsi dah guna dah awal lagi. Sebab tu kadang-kadang ada orang ada dinar dirham ni, saya pernah jumpa ramai orang yang kritik lah, yang dia marah saya sebut macam tu kan. Tapi itu hakikat yang kita kena terima kan. Jadi kalau nak kata siapa dinar dirham kerana Nabi pernah guna, is okay. Tapi kalau guna sunnah Nabi, mesti guna dinar dirham sebab Nabi apply je zaman tu. Kalau tak, Nabi mesti tempa duit sendiri, tapi tak ada keperluan untuk tempa tu. Sebab apa? Sebab mata wang tu lah yang diguna pakai. Nabi pergi ke Syam berniaga dan sebagainya, guna duit yang sama, Rom dengan Parsi. Okay? So maksudnya dekat sini, kenapa emas? Sebab pertama, emas tu sendiri adalah bernilai. Emas tu sendiri adalah mata wang ataupun dipanggil sebagai measurement of value, store of value, medium of exchange kan, untuk pertukaran, untuk apa. So emas tu sendiri, dia sendiri bernilai. Kita hari ni bukan duit emas, emas tu sendiri bernilai. Kalau jadi duit emas, lagilah bernilai. Dinar ke apa semua bernilai lah. Dia duit dan bersama dia emas. Nampak tak? Kalau fiat money, dia bukan emas, dia kertas kosong, tapi dicetak apa ikut negara punya ni, dia letak apa-apa, lambang gubernur ke apa semua, nombor-nombor apa semua. Jadi kalau kita nak katakan tak guna kias dalam isu ni, maka ramai orang kata forex trading halal. Sebab forex trading bukan emas, forex trading adalah duit against Europe, against apa semualah. Maksudnya pertukaran itu berlaku dalam platform forex trading yang mereka trade tu. Saya entah tak, makin kita ni forex trading ni makin banyak kat Facebook naik. Dia punya promotion forex trading apa semua tu kan. Okay, saya kadang-kadang saya dah block apa semua, masih banyak lagi yang naik lah. Okay, so ceritanya orang akan kata okay, kemudian nanti akan pergi efek dia apa? Pertama, tak ada zakat duit ni. Tak ada zakat duit. Yang kata 24,000 apa semua ni, tak ada. Sebab apa? Sebab kita kata, oh, dia bukan emas. Ni biasa hujah orang kata, dia bukan emas, dia adalah duit kosong. Tapi bila kalau kita, ni dipanggil illah qasirah. Illah yang tak berapa ni, tapi itu panjang perbincangan apa itu illah qasirah. Tapi ceritanya ialah, bila sebut tentang fiat money, tapi tetap dia adalah mata wang. Dan mata wang itulah yang diguna pakai, boleh mengukur nilai, boleh disimpan. Yang itulah dia akan kiaskan kepada emas. Tapi emas tu sendiri secara peribadi, kalau kita nak secara umumnya, kalau kita nak kias, emas tu adalah duit. Duit tu adalah bernilai kerana kertas dia tak nilai. Tak tepat kias macam tu. Jadi kalau betul-betul kita nak kias ialah nilai dia, kegunaan dia, simpan dia, diperakui dengan nilai, boleh buat exchange, pertukaran. Itu kita boleh kias kat sini. Jadi ceritanya, wang kertas ni tak ada pada zaman bila pun. Cina start mula guna, masa tu guna surat hutang. Tulis surat ni, bawa surat tu pergi, dia bayar. Kan? Macam cek lah, lebih-lebih kurang lebih kurang. Draft, overdraft ke dan sebagainya lah, lebih kurang macam tu lah. Okay? So, sekarang ni, kias ni boleh tak kita nak buat? Mazhab Syafi'i dan kebanyakan para ulama, kias. Kalau tuan-tuan baca statement Mufti Ali Jumaah ke, bekas act berapa ulama yang lain ke, macam contoh Syauqi Fanjari, bukan dia seorang, sebelum tu ramai lagi yang sebut. Syauqi Fanjari, ada lagi ramai-ramai lagi menyatakan bahawa fiat money, duit kita ni tak terlibat dengan hukum akar riba. Bila tak terlibat dengan hukum akar riba, dia akan pergi benda lain lah. Maksudnya dia punya pandangan tu tak kuat lah, dan ditolak oleh majoriti ulama pun. Sebab kalau kita kias tu, semua duit tak payah keluar zakat. Semua duit tak terikat dengan hukum akar riba, boleh tukar sesuka hati, tak payah on the spot, tak payah apa, boleh forex trading dan sebagainya lagi lah kan. Ini kalau digunakan hujah oleh geng forex trading ni lah hujah dia kan. Kalau dia nak dalam lagi lah, tapi setakat ni saya tak pernah jumpa geng forex trading guna hujah ni, tak pernah lagi kan. Sebabnya mereka ikut ustaz yang seorang tu lah kan. Ustaz tu kata boleh, tu je. Okay, so sekarang ni bila kias ni, katalah maksudnya kita nak gunakan kias ni, dan ini pun yang dipegang oleh Imam Nawawi dan kebanyakan ulama-ulama pun, fiat, maka mesti ada ilah. Ilah dia apa tadi? Kalau nak kata ilah tu emas, tak ada emas lah. Ilah dia apa? Pertukar, dia adalah duit kertas, duit.
Untuk exchange, pertukaran. Kalau zaman Imam Malik tu dipanggil sebagai, istilah dia fulus. Fulus ni, fulus al-fulus fi dunya wal mampus fil akhirah. Orang kata lah. Saya tak ingat siapa yang sebut tu. Fulus tu, maksudnya fulus, dia adalah mata wang kecil-kecil yang dibuat daripada besi, tembaga, dipanggil fulus. Kecil-kecil lah nilai dia. Kalau dinar dengan dirham ni besar nilai dia. Macam kita kata duit 100, duit 50 lah. Jadi duit RM1, duit shilling tu mana? Fulus lah. Tapi kalau nak kias kepada fulus, pun tak berapa tepat juga. Maka maksudnya kalau fulus pun exchange juga. Kan digunakan juga. Hatta Imam Malik kata kalau kulit kambing tu jadi duit, dia pun akan terikat dengan hukum akal riba. Kalau digunakan, kata Imam Malik. Jadi nak menunjukkan bahawa sebenarnya itulah kias yang paling tepat. So dalam isu ni memang kena guna kias. Sebab ijma' tak ada, Quran dengan sunnah pun tak ada. Sebab benda ni benda baru, fiat money ni. Apatah lagi hari ni kita bincang Bitcoin, jenis-jenis cryptocurrency, itu panjang lagi lah ceritanya kan. Tapi nak sebutnya dekat sini. Jadi ilah dia apa? Ilah dia ialah medium of exchange, pertukaran, digunakan nilai. Jadi kita kata maksudnya hukum dia apa? Hukum dia haram lah kalau kita tak on the spot. Dan kemudian juga yang tadi, yang ketumpatan tadi tak kira lah. Dia dua saja. Maksudnya mesti on the spot sama nilai kalau nak tukar. Maksudnya 100 nak tukar kena 100 lah. Walaupun dia punya duit not tu berbeza. Contohnya 100 keping tukar dengan RM50, RM1, tapi yang pentingnya 100. Itu okey, tak ada masalah. So syarat dia pertama sama. Yang kedua on the spot. Kan? Tapi kalau dia bertukar tu, kalau kita pergi forex exchange, maka syarat dia apa? Satu saja. Sebab dalam hadis Nabi sebut fa idza ikhtalafal asnaf ataupun ajnas fa bi'u kaifa syi'tum in kana yadan biyadin. Dalam riwayat Imam Muslim, hadis sama kita sebut tadi. Kalau berbeza jenis duit, tukarlah suka hati kamu, ikutlah dia punya currency. Dengan syarat satu je, on the spot. Maksud kalau pergi dekat money changer, penguruk mata wang blessing kan. Tuan-tuan nak tukar, tuan-tuan kena tunggu kat kaunter tu. Tuan-tuan 1,000 nak pergi umrah kan. Tuan-tuan bawa 3,000 nak tukar kepada rial. Contohlah. Jadi tuan-tuan pergi tu kena tunggu kat situ. Tuan-tuan tak boleh kata kejap saya nak pergi, tak boleh. Tuan tunggu satu. So bila dah berlaku pertukaran, itulah dia panggil on the spot. Segera. Tak boleh tangguh. Kan. So panjang lagi lah ceritanya. Cuma saya nak sebut macam mana benda ni berlaku dalam isu muamalat, cukup banyak kias. Sebab pertama, dalil-dalil hadis secara khusus dalam bab muamalat ni pertama banyak, tapi banyaknya tak sahih. Dia kita akan jumpa jual beli hutang dengan hutang, tak sahih. Maksudnya ada je jual beli hutang dengan hutang. Hutang tu ni kalau nak lebih detailnya tuan-tuan dalam isu factoring kan, isu-isu berkait dengan dana-dana untuk buat projek-projek ni kan. Jadi itu nanti kita detailkan kan. Nanti itu dalam sangat. Tapi nak ceritanya benda tu berlaku. Dan kemudian juga Nabi larang jual beli urbun, deposit. Nabi tak benarkan jual beli deposit. Tapi hadis tak sahih. Jual beli deposit. Maksud tuan-tuan pergi beli baju, beli kereta, bagi deposit 1,000. Sebenarnya tak boleh kalau ikut. Dan mazhab Syafi'i tak benarkan sebenarnya. Itu nanti kita detailkan. Okey. So maksudnya kat sini, ilah dia apa? Dia adalah pertukaran, boleh medium of exchange, kemudian dia adalah penyimpan nilai dan dia adalah pengukur nilai. Ni berapa harga dia? RM15 contohnya. So bila ni tepat, zaman Nabi pun emas guna untuk tu lah. Pertukar nilai, penyimpan nilai dan sebagainya. Itu kias yang tepat. Maka kita kata mesti kalau nak gunakan duit, maka hukumnya kena ikut seperti mana kita sebutkan tadi kan. Ni saya tak bincang lah duit lama ke apa tu, nanti kita detailkan bab riba lah. Okay. So inilah apa keadaan sekalipun, dalam bab ibadat ke dalam bab apa ke, mesti ada kias. Dia akan lalu dulu. Ada tak dalil yang pada Quran dan hadis? Okay. Kemudian apa isu yang kita nak bincangkan, isu semasa? Samalah kita bincang contoh bab apa, bab arak memabukkan. Sekarang ni vape contohnya kan, ataupun rokok contohnya kan. So dia akan fikir kat sini lah, ataupun benda-benda lain pun. Okay, kemudian juga apa sebab dia pengharaman tu, kemudian apa hukum dia, kesimpulan dia. Tapi ilah ni macam saya sebut, benda yang paling susah sekali nak determine lah, nak jumpa, nak cari, nak gali di sisi para fuqaha. Kias ni dia tak sewenang-wenang, sikit-sikit kias. Dan orang Melayu kita sikit-sikit kias. Kan? Contohnya apa? Bila kita sebut as-salatu jami'ah, waktu solat apa? Dah. Solat apa? Gerhana. Istiqaq ataupun gerhana. Kan? Jadi apa ni? Waktu tu je. Kita semua solat maghrib, as-salatu jami'ah, solat jenazah, as-salatu jami'ah, semua qiyas belaka. Betul ke macam tu? Betul lah maksudnya as-salatu jami'ah. Kan, kita solat jemaah kan. Tapi bahasa Arab pun ada masalah juga tu. Tapi kita nak ceritanya semua benda kita buat macam tu.
Okey, contoh yang lain, contoh. Sunat tak mandi hari Jumaat? Hadis Ibnu Umar kan, jelas lah. Okey, mandi hari Jumaat sunat. Kita kata. Okey, mandi hari Jumaat sunat. Ni saya cerita ni mazhab Syafi'i Mazhab Syafi'i punya hujah perbincangan. Ni saya bawa contoh satu lagi. Tuan-tuan dapat ni pun okey dah malam ni. Okey. So, mandi Jumaat. MJ lah, mandi hari Jumaat lah. Mandi sunat Jumaat. Jelas. Dalilnya jelas dalam Muslim, Ibnu Umar, beberapa riwayat yang lain. Okey, masalah sekarang ni ialah kalau kita nak buat solat gerhana tadi tu, sunat tak nak mandi? Niat nak mandi sunat sebelum solat gerhana? Tak ada dalil. Tak ada dalil, tak ada apa, tak ada spesifik. Okey. Kemudian kita tengok, ini saya cerita mazhab Syafi'i punya kias Kemudian bila tengok sebab apa kenapa mandi sunat hari Jumaat ni? Mazhab Syafi'i kata kerana kita berjumpa dengan orang ramai, jangan bau busuk, jangan apa, itu antara hikmah. Sebab kenapa? Maka hikmah ni diambil sama elah yang sama. Sebab solat sunat gerhana ni, gerhana bulan ke gerhana matahari, kita akan jumpa nama pun jemaah, solat berjemaah. Kalau solat tarawih pun sama juga. Jadi bila berjemaah, maka sunat kerana kita berjumpa dengan orang ramai, kerana kita nak berwangi-wangian supaya orang selesa dengan kita dan sebagainya. Maka sebab tu mazhab Syafi'i kata sunnah mandi ketika mana disunatkan untuk mandi sebelum solat gerhana. Tu contoh. Tapi ni saya cerita dalam mazhab Syafi'i lah punya kaedah kan. Jadi maksudnya qiyas ini boleh jadi mazhab lain tak terima. Boleh diperbincangkan, tapi ini kaedah yang dipanggil mundhabit. Dia ada stage dia. Dia kena tengok satu persatu, bukan duk main kias sikit-sikit. Oh ni kita kias lah ni kan. Ni kita kias lah. Bukan berkias lah, berkias lain. Ni kias sikit-sikit, kias. Kias ni memang detail kan. Ni master PhD baru belajar bab-bab ni. Kan. Degree masuk sikit lah perbincangan dia. Tapi kita nak kata ini benda-benda yang cukup penting. Macam mana kita nak tahu kias tu berlaku. Jadi tuan-tuan nampak dah macam mana kias tu berlaku. Dan ini panjang lagi lah, cuma ni ringkas je supaya kita nampak. Okey, so dalam isu tadi luqatah, dalam isu apa harta haram tadi, macam tu dia punya perbincangan dia. Okey, oh dah masuk waktu sikit lagi Okey, kemudian itu kita tengok dalil-dalil tu. Yang kedua, saya ingat nak masuk bab syubhah tu tadi, tapi tak sempat kot malam ni sebab syubhah tu lepas tu. Syubhah ni pun penting juga. Ada orang keliru antara syubhah dengan harta yang bercampur dengan halal dan haram. Tak, syubhah nama dia. Contoh, tuan-tuan dah tahu dah, KWSP yang tak patuh syariah lah, dia punya yang tak patuh syariah tu 70% daripada dividen tu. Yang patuh syariahnya 30%. Itu tak panggil syubhah dia tu. Itu dipanggil harta yang halal bercampur dengan harta yang haram. Sebab kita tahu exactly figure tu berapa. Contoh ASB, tuan-tuan kena cleansing berapa? Contohlah. Kena cleansing berapa? Yang itu dipanggil al-mal mukhtalat bil haram. Harta yang bercampur dengan benda yang haram. Sebab kita tahu, sebab sama-sama ni kita tak tahu. Kita tak jelas berapa figure dia. Contohnya kita melabur dalam satu ni tak tahu letak. Itu baru syubhah. Nanti itu kita detailkan lah. Okey, so kita pergi satu lagi. Bawah tu, muka surat 11. Harta yang diperolehi dengan jalan atau cara yang haram li ghairi. Okey, so macam mana caranya untuk kita nak selesaikan tu? Saya langkah terus tuan-tuan pada hujah para ulama. Okey, muka surat 12. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis ini sahih, sesiapa ataupun barang siapa memiliki kezaliman pada saudaranya daripada kehormatannya atau dari sesuatu yang lain, maka hendaklah minta dihalalkan darinya hari ini sebelum tidak ada lagi dinar dan dirham. Jika dia memiliki amal soleh, maka akan diambil sesuai dengan kezalimannya. Jika tidak memiliki kebaikan, maka diambil dosa daripada orang yang dizalimi kemudian ditimpakan ke atasnya. Ini cerita muflih dekat akhirat lah. Kalau kita tak pulangkan balik hak orang melalui apa saja, rasuah ke, curi ke, khianat ke, tipu ke, apa saja yang melibatkan urusan kita dengan orang, hatta mungkin kerana sebatang serai ke, nak buat gulai lemak besar macam peha ayam sebelah orang jiran sebelah punya serai tu, dia pun pergi ambil tak bagi tahu. Kan sedap makan gulai lemak kan, tak bagi tahu. Padahal jiran tu tak kata pun, ambil lah, tak kata pun, dia saja pergi ambil tengok. Kan? Dia diam, alah sebatang serai apa dah sangat, takkan kedekut jiran sebelah. Bukan cerita dekut ke tak, ceritanya dia bagi ke tak. Kan? Tu lah. Jadi maksudnya benda tu akan dipertanggungjawabkan, sekecil-kecil benda.
Kan? Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis Abu Barzah al-Salami dalam riwayat Imam Tirmizi tu, an malih min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Hartanya daripada mana dia dapat, bagaimana dia belanjakan harta. Dulu tu akan tanya. Debit dengan kredit. Kan? Semua tu akan ditanya. RM1, RM2, semua akan ditanya. Kita semua akan ditanya tentang harta. Hak tu jelas dalam hadis ni, bukan reka-reka ni. Sebab ada orang kadang-kadang dia kata Allah akan tanya kau. Tanya apa? Nanti dekat akhirat. Padahal tak ada hadis. Kita tak boleh sebut sewenang-wenangnya begitu. Kita kena sebut apa yang ada dalam nas. Yang ada dalam nas, Allah tanya umur, harta, ilmu, harta dua. Mana dapat, macam mana belanja. Dua-dua Allah tanya. Kan? Membazir ke, keluar zakat ke tak, nafkah okey ke tak, kan? Dan seterusnya. Okey. Jadi, itu akan melibatkan kita muflis kalau kita tak uruskan dengan cara yang betul. Kaedah yang betul. Maka kita kena pulangkan balik haknya supaya nanti tidak ada lagi cerita transfer pahala dekat akhirat. Sebab ceritanya sebelum kita, dia ada dua, satu dekat mahsyar, satu dekat muqantarah atau qantarah. Dekat mahsyar ni cerita tentang transfer pahala dosa ni. Maksudnya apa? Cerita tentang awak ada zalim pada saya, awak tak minta maaf, awak tak pulang, inilah waktu dia pulangkan. Sampai Nabi kata nanti akan datang pada hari kiamat orang muflis di kalangan umat aku, banyak pahala solat, banyak pahala zakat dia, banyak pahala puasa dia, dan kemudian aklu mahadha, dia makan daripada harta yang ni. Kemudian Nabi kata nanti akan faqudya min hasanatih, akan diambil daripada kebaikan dia, dibagi kepada orang yang dia zalim, dia tipu tadi. Kemudian kalau tak cukup habis lagi, ambil pula dosa orang tadi, timpa pula kat atas dia. Thumma turiha ila nar, kata Nabi, kemudian dilempar dalam neraka, kata Nabi. Padahal banyak pahala tu, pahala solat dia, puasa, tapi bab harta, kan, bab maruah orang dan sebagainya, dan itu pun kita pernah sebut sebelum ni. Okey, dalam hadis lain Nabi sebut ala yadi ma akhadh hatta tuaddiyah. Kewajipan tangan menggantikannya kerana mengambilnya sampai dikembalikan. Dalam riwayat Imam Ahmad, Hasan li ghairi. Tahu apa Hasan li ghairi? Tanya Ustaz Hasan nanti. Okey, Hasan li ghairi ni maksudnya ialah dia punya jalur periwayatan tu dhaif, tapi dia banyak riwayat. Maksudnya hadis yang dhaif tapi banyak riwayat. Tapi dengan syarat dhaif tu bukan dhaif yang terlampau dhaif. Dia dhaif yang sekadarnya. Maksudnya perawi dia tu lemah, bukanlah perawi tu dituduh menipu, bukan. Perawi, maksudnya hadis dhaif yang ringan. Maka bila banyak riwayat menuju kepada benda yang sama, maksud yang sama, maka dia akan naik jadi hasan li ghairi. Sahih lah. Tapi dia bawah sikit, bawah pada sahih lah. Dia ada hasan li ghairi. Dia ada hasan li dzatih. Tu panjang lah, itu cerita ilmu mustalah hadis kan. Tapi nak ceritanya, hasan li ghairi asalnya adalah hadis dhaif yang banyak riwayat dan naik pada status yang hasan yang boleh dijadikan hujah. Okey, so kita langkah terus. Last, melalui keputusan muzakarah Jabatan Kuasa Fatwa, sekarang ni MKI nama baru dia kan. Okey, 2009 menyatakan setelah meliti keterangan, okey, apa yang mereka buat. Kalau harta tu melibatkan harta dengan orang, diserahkan kepada Baitulmal untuk masalah-masalah umum umat Islam seperti membiayai pembinaan atau menjaga jambatan dan seterusnya. Baitulmal ni ada dua benda. Pertama, harta faraid yang dah tak ada waris yang nak dia warisi. Nanti masuk surah An-Nisa kita akan bincang detail bab faraid. Nanti tuan-tuan tengoklah tuan-tuan dapat berapa. Kalau meninggal ni, anak meninggal, ada mak lagi, tak ada mak ke apa semua dan sebagainya lah. Nanti kita akan detailkan. Okey, 1/2 ke 1/4. Bila dapat 1/2, bila dapat 1/4. Isteri bila dapat 1/4, dapat 1/8. Kan? Kalau poligami, berapa dapat? Suami meninggal, isteri ada 3. Setiap isteri tu berapa dapat? Nanti kita bincangkan lah. Kan? Anak lelaki berapa, anak perempuan berapa? Ada keadaan dia dapat separuh, ada keadaan dia dapat penuh, ada keadaannya dia dapat asabah semua sekali dan seterusnya lah. Okey, jadi maksudnya kat situ, bila harta faraid tak ada dah, pewaris tu hilang dah, tak ada dah langsung. Daripada sebelah datuk tak ada, dia biasa belah datuk kat atas. Tak ada. Pak saudara tak ada, anak saudara tak ada, hatta sepupu boleh dapat dengan keadaan-keadaan tertentu lah. Nanti kita akan bincangkan tentang faraid tu. Bila tak ada tu, maka ke Baitulmal lah tempat dia. Okey, ke Baitulmal. Sebatang kara ke contohnya, tak ada siapa dah mewarisi, ke Baitulmal. Itu satu. Yang kedua, harta-harta yang haram ni. Kalau harta yang haram yang pertama tadi tu, maksud secara zat tu haram, hak tu senang ke Baitulmal, hak tu yang dimaksudkan nombor 1 ni. Tapi kita pergi nombor 2, diserahkan kepada golongan fakir miskin. Nombor 3 tu, jika harta tersebut merupakan hasil rompakan, maksudnya haram dengan sebab cara kita ambil, kita kena buat apa? Maka ia perlu diserahkan semula kepada pemiliknya, apa keadaan sekalipun. Termasuk hutang Termasuk hutang. Kita hutang dengan orang
Hutang, kalau orang tu meninggal dunia, dia wajib bayar hutang ataupun daripada sebelum harta pusaka dia diagihkan kepada ahli waris dia, selesaikan hutang dulu. Itu satu. Yang kedua, orang yang berhutang dengan si mati wajib memulangkan, kerana hutang-hutang yang dia berhutang dengan si mati semua tu jadi faraid, harta pusaka. Kan? Kalau tak pulangkan nanti ada ancaman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-14. Kan, tentang ancaman kekal dalam neraka kerana tak mengagih atau berikan harta pusaka ni dengan sewajar ataupun dengan adil. Nanti kita akan detailkan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, jika pemiliknya telah meninggal dunia atau tidak dapat dijumpai, maka harta tersebut mestilah dikembalikan kepada ahli warisnya. Okey. Yang seterusnya, sekiranya tidak dapat diketahui pemilik atau ahli warisnya, maka harta tersebut hendaklah diserahkan kepada Baitumal. Ni paling last sekali lah. Manalah tahu hutang 20 tahun lepas kan. Kita tak berjumpa dah, hutang tu masa rumah sewa kita kerja sekali dengan dia dekat KL. Macam tu kan. Lepas tu tak jumpa dah sampai sudah. Kan ada RM50 hutang dengan dia. Duk cari, duk apa, putus hubungan, cari kat FB tak jumpa, tak TikTok apa tak jumpa. Tengok-tengok tak ada buat konten kan. Tak jumpa kan, cari-cari puas lah. Jadi waktu tu kita pun bagi ke Baitumal. Lepas tu dia datang balik. Macam mana? Lepas bagi, elok-elok transfer, tiba-tiba call. Ini Mat mana? Mat kawan lama dulu ni. Baru transfer RM50 ke Baitumal. Tu macam mana? Pada waktu tu kita kata atas dia lah. Maksudnya kalau dia kata saya nak balik, wajib kita pulangkan balik. Adapun yang kita transfer RM50 tu sebagai sedekah kita kepada Baitumal. Agak gitu lah. Okay, itu keadaan dia. Itu disebut oleh Imam Ibn Rajab, ada perbahasan dia. Imam Nawawi pun ada bincang dalam isu tu. Okay, wallahualam, saya berhenti dulu kat situ tuan-tuan. Ada soalan? Silakan. Macam dalam zaman Islam kan, Okay. dia ada dinamakan cas upah. Jadi cas upah tu dia orang ambil daripada persen jumlah yang kita pinjam. Katalah kita pinjam RM10,000, 10% tu RM1,000 kita bayar. Kalau jumlah tu yang kita pinjam lagi besar, RM20,000, kita bayar RM2,000. Jadi Riba ke tak? itu dikira macam ni, ada nas tu. Okey, satu soalan yang baik. Tunggu sekejap Okay. Ada orang budak nak solat tu. Okey. So dalam isu pinjam, sebenarnya dalam pinjaman yang dipanggil financing lah, Islamic financing ataupun pembayar Islam ni, dia tak ada kos upah. Dia memang ambil untung. Yang ada kos upah ni dulu sebelum 2020 yang bank negara keluarkan untuk kos upah tu ataupun kos simpan ke apa ke, hanyalah untuk ar-rahnu, gadaian. Tapi bila tanya tadi ialah tentang financing, dia macam mana berlaku? Ni soalan ni satu je cukup sebab saya nak tunjuk ni. Yang tak ada soalan lain, kita postpone lain. So adakah syar'i ataupun tak? Okey, so ijtihad ulama-ulama kita di Malaysia, Bank Negara, Suruhanjaya Sekuritari Malaysia, kemudian juga di peringkat antarabangsa, maka kebanyakan di Malaysia ni dia guna yang tu dipanggil tawarruk. Tawarruk ni dia hybrid punya produk. Ingat kereta je ada hybrid produk pun ada hybrid. Dia gabungan daripada murabahah, gabungan daripada wakalah, gabungan daripada wa'ad dan beberapa kontrak yang lain. Okey. So jadilah namanya tawarruk. Tawarruk ni macam mana? Okey. Kita nak pinjam 10K. Saya sebut tadi kan? Kita pergi kat bank konvensional. Macam mana bank konvensional buat? Bank konvensional kata boleh 10K, kami akan charge terus interest, katalah berapa persen, so awak kena bayar adalah RM15,000 dalam tempoh 2 tahun. Contoh. Ni confirm riba. Kita pergi dekat bank Islam, kita nak pinjam RM10,000 ke? 10K. Bila nak pinjam 10K, so kita kata ni bank Islam lah. Okay. Sebenarnya ulama-ulama Timur Tengah tak suka pakai bank Islam ni, tapi kita dah ada nama bank Islam. Bukan Islamic Bank yang CIMB Islamic apa tu lain tu. Bank Islam betul nama dia. 1983. Bank Islam Malaysia Berhad. Patut masuk Islam lah tu. Betul-betul Islam lah. Okey. So sekarang ni, dulu mereka guna Ainah. Tapi sekarang semua guna tawarruk. Macam mana tawarruk? Gini. Katalah A, dia nak pinjam 10K. Ni tuan-tuan tengok betul 10K. Dia pergi bank. Bank kata, ni saya nak bagi faham mudah. Bank kata tak boleh lah bagi macam konvensional terus charge kepada pinjaman, charge pada pinjaman. Tak boleh lah. Sebab riba, confirm riba. Sebab tadi kita kata kalau nak bagi duit, pinjam duit, bagi 100, pulang 100. Bagi 10,000, pulang 10,000. Maka bank kata kita kena guna konsep tawarruk lah. Ni telah diluluskan bertahun-tahun dah dekat Malaysia ni. So macam mana tawarruk ni? Bank kata kami ada
CPO, crude palm oil. Maksudnya kita kena buat jual beli. Jual beli halal. Allah kata wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Okey, so macam mana CPO ni? CPO ni katalah harga dia RM10K. CPO ni dia ada lesen, orang yang buat tu kalau dekat Malaysia ni banyaklah bank-bank ambil. Kalau kami kat koperasi kami guna BISAS, Bursa Suk Silak Bawah Bursa. Bursa Suk Silak lah nama dia, pasaran di bursa. So CPO ni minyak sawit mentah. So minyak sawit mentah ni harga dia 10K. Jadi maksudnya bank dia akan bertindak sebagai wakil kepada A ni tadi membeli minyak dekat CPO ataupun dekat pasaran 10K. Minyak ni betul ada. Kalau tuan-tuan kata saya tak nak 1000 ni, saya nak minyak, boleh. Start kereta apa semua, pergi ambil minyak tu. Berapa tan lah dengan harga 10,000 ni kan? Boleh, tak ada masalah, boleh. Okey. Tapi masalahnya klien A ni kata, saya bukan nak minyak lah bank, saya nak duit. Bank faham sebab kita kena buat jual beli, sebab kami pun ada investor, kami pun nak kena bayar dividen kepada pendeposit, macam-macam lagi lah. Jadi kami pun kena ambil untung, kami pun ada staff, kami pun ada macam-macam lagi. So sekarang ni macam mana dia create untung? Jadi dia wakilkan beli kan? Jadi ni sekejap. Kemudian daripada 10K ni lah bank sebagai wakil tadi dia ambil dekat situ, boleh kata macam upah, tapi sebenarnya dia ambil untung kat atas ni. So kami wakilkan tadi, kami tak jual lah 10K kepada tuan, kami ambil untung kat situ. Daripada CPO kami jual lah RM15K, tapi tuan-tuan boleh bayar beransur dalam masa 3 tahun. Di sinilah terciptanya untung secara halal 5K tu, proses tu. Sekarang ni ada bank tak terus bagi 10K, dia bagi CPO. Okey, sekarang ni si A ni wakil pula pada pihak bank untuk jual kepada third party. Ni supplier pertama, ni supplier kedua. Supplier kedua ni buat apa? Dia belilah 10K, dia belilah CPO ni daripada supplier pertama tadi ataupun wakil pada bank, dan kemudian dapatlah dekat dia 10K, dapatlah bank ni cash 10K, tapi bagi dekat sini 10K. Tapi awak kena bayar 15K sebab penyanyian kita tadi ialah saya ambil untung 5K daripada transaksi jual beli. Hak ni halal. Semua bank guna macam ni. Tuan-tuan ceritalah kad kredit, ni lah cerita dia. Tuan-tuan beli rumah kalau guna konsep tawaruk, ni lah cerita dia. CPO. Kalau 1 juta CPO, 1 juta CPO. Kalau ikut bank negara, dekat setengah trilion transaksi CPO tu. Maksudnya 500 juta lebih yang berlaku pada tahun, 500 juta bilion tau, bukan 500 juta ringgit. Bukan bajet yang 428 juta tu. Itu bajet negara kan. Atas lagi kan. Maksudnya setengah, sampai dekat 1 trilion kan, lebih bilion kan. Okey. So maksudnya dekat situ nak cerita inilah transaksi halal. Kalau dia tak buat macam ni, dia buat macam ni, riba. Sebab tu ini bila orang tak dapat beza, satu lagi dia orang kata ini helah je. Helah je untuk menghalalkan untuk dapat untung. Tapi kita kata itulah salah satunya jual beli yang berlaku. Dia ambil untung di atas kerana menjual tu lebihan. Macam kita beli air 50 sen. Kita jual kepada orang RM1 kan, untuk 50 sen. Tu jual beli. Tu pun jual beli juga. Jadi dia ambil untung atas jual beli. Dan bank tak bagi sedebuk pun RM10,000, tapi setelah berlaku transaksi tadi tu baru dia bagi. Inilah konsep tawaruk. Kan? Ni semua bank gunalah. Mana-mana bank pun inilah. Kalau tuan-tuan nak buat pembiayaan kereta, kalau diguna konsep tawaruk, tapi bahasa hire purchase kan. Kalau tuan-tuan nak beli pembiayaan apa saja, maka bila guna je dengan bank, tuan-tuan buat pembiayaan peribadi contohnya, inilah konsep dia guna pakai. Kad kredit, inilah konsep dia guna pakai kan. Tak ada lagi konsep yang seperti ni. Sebab kalau konsep seperti ni confirm riba. Dan ni tak namalah bank Islam. Nama bank kafir lah kan, ataupun bank konvensional lah nama dia. Okay. So maksudnya setiap daripada keuntungan bank tu dekat situ. Tapi kita kena ingat, kita tak boleh buat sendiri. Sebab dia ada transaksi, dia ada lesen, broker-broker tu ada lesen tu. CPO tu pastikan betul ada. Panel syariah pergi tengok tu. Panel syariah pergi tengok. Kalau pergi syarikat apa benda semua tu, kalau kata bank ada CPO, pergi tengok lah. Pergi tengok. Mana kat tu kilang apa, dekat mana kita ambil. Kan, saya dulu tengok minyak dia. Ni minyak kategori grade pertama, grade kedua, grade ketiga. Kan? Tengok satu persatu. Untuk memastikan dia tu halal. Bukan on paper di awang-awangan konon kata buat jual beli, padahal CPO tak ada pun. Itu tak patuh syariah. Nampak tak? Ini cerita tentang perkara ni. Wallahualam. Nanti kita detailkan lagi lah. Bab muamalat ni seronok sebab dia hari-hari kita buat. Nanti kita sambung insya-Allah. Jadi sekadar dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.